بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada perbahasan kita yang sebelum ini, kita dalam rangka membahaskan kitab karangan Imam Abu Suja' radhiyallahu an, kitab fiqh. Jadi kita telah sampai, setelah kita bahas tentang rukun-rukun yang berkaitan dengan wudu, maka pada pertemuan yang sebelum ini kita dah masuk tentang di awal perbahasan tentang sunat-sunat wudu. Maka kita di awal sebelum ini kita telah sebut bahawa sunat wudu ini, wudu ni ada yang hukumnya sunat. Jadi yang sunat dalam wudu ni ada 10 perkara berdasarkan apa yang disenaraikan oleh Imam Abu Suja' radhiyallahu an. Maka kita telah sebut satu daripadanya sebelum ini, iaitu at-tasmiyah. Sunat bila kita nak buat wuduk, di awal kita nak buat wuduk, kita buat tasmiyah. Tasmiyah tu maknanya kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Maka sekurang-kurangnya bila nak kita buat wuduk, kita akan sebut bismillah. Itu sekurang-kurangnya. Dan paling lengkap kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Maknanya makin panjang, dengan bacaan lengkap itu pahalanya lebih besar lah. Itu maknanya. Tapi sekurang-kurangnya sunat sudah berhasil kalau dia hanya sebut bismillah. Cukup sudah dan dia dapat sunatnya. Dia dapat pahala sunat. Dan ketika mana dia nak baca bismillah? Ketika di awal dia nak basuh kedua-dua tangan dia, maka dia niat, bila dia buat itu dia niat bahawa ini adalah sunat. Kalau dia tak buat tasmiyah, dia tak baca bismillah atau dengan lengkapnya bismillahirrahmanirrahim di awal wuduk, dia tak buat. Dan dia tak buat tu dengan sengaja. Ataupun dia lupa bahawa dia nak baca bismillah di awal wuduk. Bila dia ingat dia tak baca bismillah di tengah-tengah wuduk. Ketika dalam proses dia belum lagi habis wuduk, tapi ketika wuduk baru teringat, oh tadi saya belum lagi baca bismillah. Maka dekat tengah-tengah wuduk ni dia sebut bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dia sebut dengan nama Allah dari awal wuduk saya ni hinggalah ke akhir wuduk. Jadi ulama sebut ini pada wuduk, mengkiaskan dia bagi makan makanan. Kerana makan makanan, sebelum kita makan, sunat kita sebut bismillah, atau lebih sempurna kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Andaikan orang tu kalau orang itu dia lupa niat dengan sengaja atau dengan lupa, di awal makan dia lupa, di tengah-tengah baru dia teringat, dia belum lagi tasmiyah, belum lagi dia sebut bismillah, maka dia sebut ketika dia sedang makan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kalau macam ini pada makanan, macam wuduk pun buat macam itu juga. Bagaimana in case kalau kiranya dia dah selesai wuduk,
Bila dah selesai wuduk, dia baru teringat, oh hamba ni, saya ni belum lagi lah baca bismillahirrahmanirrahim. Bila dia teringat ini, bila dah selesai wuduk. Apabila dah selesai wuduk, kata ulama, fatahul mahal, luput dah tempat nak baca dia. So tak perlu lagi datangkan bismillahirrahmanirrahim. Luput dah, expired dah, tak ada dah. Tak ada dah tempat untuk kamu muatkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang pertama daripada 10 perkara yang sunat. Yang kedua, kata pengarang kitab, wa ghaslul kaffain, membasuh kedua pergelangan tangan. Ini tidak fardu wuduk, ini bukan rukun dalam wuduk, tapi hukum dia sunat. Hukum dia apa? Sunat. Kalau tinggalkan ini tak dapat pahala lah. Jadi membasuh kedua-dua pergelangan tangan ini sehingga membasuh kedua-dua jari ini, pergelangan tangan, sehingga sampai ke rusuk di sini. Dua pergelangan tangan lah, sampai ke kawasan ini, di antara kawasan yang memisahkan di antara jari dia dengan lengan bawah. Ini disebut dia dengan ar-rusuk, pergelangan tangan kat tengah-tengah tu. Jadi kalau dia sudah yakin bahawa kedua-dua tangannya bersih, misal contoh dia tahu tangan dia tidak ada sentuh barang yang najis, maka dia basuh sekali bagi kedua-dua pergelangan tangan ini sebelum dia berkumur. Maka ini sunat. Ini jika dia yakin kesucian bagi kedua-dua pergelangan tangan dia ni. Kerana barangkali ada orang dia teragak-agak sucinya kedua-dua tangan dia ni. Kerana apa? Kan kalau dia tidur, dia tak tahu dekat mana dia letakkan tangan dia. Barangkali di tempat najis pada badannya. Maka oleh kerana itu, kan kalaulah dia teragak-agak tentang kesucian kedua-dua pergelangan tangan, di saat ini sunat dia basuh 3 kali. Ini basuh 3 kali jadi sunat ini hal keadaan seseorang itu dia teragak-agak bahawa kedua pergelangannya ini suci ke tidak. Misalnya dia bangun daripada tidur, dia tak tahu tangan dia ni sebelum masa dia tidur melekat dekat mana. Maka dekat mana tidur tangan dia. Barangkali dia guna tangan dia untuk letak pada kawasan najis. Jika dia dalam posisi, dalam keadaan dia teragak-agak, maka ketika ini sunat 3 kali dia buat. Dia sucikan tangannya sebelum dia masukkan kedua-dua pergelangan tangannya ini di dalam bekas yang berisi air, yang isi padu dia tak sampai 2 kolah. Kalau dia nak masukkan dalam baldi yang ia tak cukup 2 kolah kan, baldi cukup 2 kolah, tak cukup isi padu 2 kolah. Jadi kalau dia nak masukkan tangannya untuk dia mula buat wuduk, maka kalau dia ada teragak-agak tentang kesucian kedua-dua belah tangan dia ini, barangkali tak suci kena pada najis masa dia tidur, maka sebelum dia masukkan kedua-dua tangan ini, dia bersihkan 3 kali. Dia cucikan tangan dia ini sebanyak 3 kali sebelum dia masukkan kedua-duanya ke dalam bekas air yang tak cukup 2 kolah. Yang tak cukup 2 kolah. Hatta kalau dia tak nak wuduk sekalipun, maka dia buat macam itu. Dia basuh dulu 3 kali sebelum dia masukkan dalam bekas air yang berisi yang tidak cukup 2 kolah. Kalau dia tak basuh 3 kali sebelum dia masukkan, dia tak basuh 3 kali sebelum dia masukkan kedua-dua pergelangan tangannya ke dalam bekas yang tak sampai isi padu 2 kolah, maka hukumnya makruh, tak ada pahala. Hukum dia apa? Makruh.
Jadi ini isu yang jika dia agak tentang kesucian kedua-dua pergelangan tangan. Kerana kalau dia bukan tangan dia ni, dia dah saya bukan bangun daripada tidur, saya dah bersih tangan saya, yakin kebersihannya, maka cukup dia basuh sekali sebelum dia masukkan kedua-dua tangan dia ke dalam bekas air yang tak cukup 2 kolah untuk dia buat wuduk dengan air tersebut. Cukup sekali je. Kerana dia telah pasti yakin tentang kesucian kedua-dua pergelangan tangannya. Yang tadi Ustaz kata tentang kena basuh 3 kali, jadi sunat 3 kali itu, bila dalam situasi dia teragak-agak tentang kesucian kedua-dua pergelangan tangannya. Hal misal contoh, umpama misal contoh dia tidur di waktu malam, bangun, dia nak pergi buat wuduk kan, bangun daripada tidur ni nak buat wuduk. Hal keadaan dia teragak-agak ni, maka sebelum masukkan kedua-dua tangan dia itu, kedua pergelangan tangan dia ke dalam baldi yang tak cukup 2 kolah, maka dia basuh kedua-duanya terlebih dahulu dengan 3 kali basuhan. Itu sunat. Kalau dia tak buat 3 kali basuhan, hal keadaan dia teragak-agak ni, maka dia makruh hukumnya. Tak dapat pahala, rugi lah. Habis. Kemudian di antara yang sunat juga al-madmadah. Apa dia al-madmadah? Madmadah ni berkumur-kumur. Setelah basuh kedua-dua tangan, kita kan dah masukkan tangan kita ke dalam bekas baldi. Maka kita ambil air. Bila kita ambil air dengan 2 pergelangan tangan kita, terhasilnya sunnah berkumur-kumur ni. Berkumur ni dapat sunat dia macam mana? Asal sunat dia ialah kita masukkan air ke dalam mulut kita. Semata-mata masukkan air ke dalam mulut, dah berhasil kita dapat pahala berkumur. Sama ada kita goncangkan air dalam mulut kita ataupun tidak. Kan kita goncangkan dia dalam mulut kita buat gulu-gulu. Kan? Kita berkumur kan macam tu kan. Jadi kalau kita tak, sama ada kita goncangkan air dalam mulut kita ataupun tak, so dapat dah pahala sunat berkumur-kumur tersebut. Tapi paling sempurna, maknanya yang paling afdal dalam berkumur-kumur, ialah kamu masukkan air dan kamu goncangkan air itu dalam mulut. Goncangkan air dalam mulut, setelah itu kamu spit out keluar. Tak apa nak kelam pun, tapi keluarlah. Spit out keluar. Itu yang paling afdal. Baik. Ini al-madmadah. Ini tentang berkumur-kumur. Satu lagi al-istinsyaq. Dalam mazhab Syafi'i, madmadah ini berkumur ni dia tak wajib. Kalau tak buat itu dia sah wudu. Sah wudu kalau tak berkumur-kumur, sah wudu kalau tak buat. Begitu juga al-istinsyaq. Istinsyaq ni yang kita buat setelah berkumur-kumur, itu juga sunat. Dia tak rukun, bukan rukun wudu. Kalau tak buat, tidak disebut batalnya wudu kalau tak buat. Asal sunat istinsyaq, dapat pahala sunat istinsyaq ni ialah dengan cara kita masukkan air ke dalam hidung. Sama ada kita tarik air itu dengan sendiri sampai ke pangkal hidung ni. Pangkal hidung ni khayshum namanya. Khayshum ni pangkal, hak hujung sekali hidung kita ni. Kalau tekan sampai yang kerah tu, hak ujung dia tu dia panggil khayshum. Apa nama dia? Khayshum. Tak ada bahasa kita rasanya. Kau ada? Kalau ada, beritahu saya apa makna dia. Ni pangkal hidung ni. Nama dia ada nama khusus tak? Ataupun in English ada tak nama yang khas bagi bahagian ini, dekat hujung hidung ni, ada tak nama dia? Dia bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris banyak kekurangan, banyak tempat tak ada nama. Susah nak kita hantarkan maklumat tu dengan bahasa Arab yang dia lengkap. Bahasa Arab ni dia lengkap, pada setiap juzuk perkara tu ada nama. Maka ni salah satu saya duk cari khayshum ini. Paling tinggi sekali ialah pangkal hidung lah, senang cerita. Jadi hidung ni kita tekan dia sampai hujung tu, dia pangkal. Di situlah
dia panggil khayshum. Tepat kita buat gunnah bila kita mengaji tajwid. Ha, duduk situ. Nu mati orang panggil, orang Kelantan panggil wajibal gunnah kan. Inna imma, duduk situ lah. Dia tebik makhraj situ, khayshum namanya. Jadi kalau kita nak buat istinsyaq, masukkan air ke hidung, maka kita tariklah air tu, kita hirup ke dalam, itulah maksud dia, sampai ke pangkal hidung. Kemudian kita keluarkan dia. Ataupun kita tak buat macam tu, buat masuk je. Gitu je. Tak ada lah nak sampai masuk sikit gitu je. Pun dah dapat sunat kita buat istinsyaq. Tapi yang paling sempurna sekalinya, afdal sekalinya, ialah kita tarik air itu, sedut air itu dengan sendirinya masuk ke pangkal hidung, ke khayshum. Lepas tu kita keluarkan dia, kita hembus keluar dengan hidung kita lah. Maka itulah yang paling sempurna dalam istinsyaq. Dalam istinsyaq, masuk air ke hidung. Dan ulama kita, dia sebut sunat kita gabungkan berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. So mulut ni berkumur ada satu lubang, satu entrance. Hidung ada dua. So 3 lubang ni kalau kita buat sekali lagi bagus. Ini lebih afdal. Misal contoh tuan-tuan air ada ni, kita lepak dalam mulut ke hidung tu. Gitu. Pernah buat tak gitu? Ambil air dalam kolam tu, kan? Pak dalam mulut ke hidung terus. Itu afdal. Kita himpunkan 3 lubang tu. Kita himpunkan berkumur dengan masuk air ke hidung tu, itu yang paling sempurna dalam wuduk ketika nak buat berkumur dan juga ketika nak masukkan air ke hidung. Itu lebih afdal daripada kita pisahkan di antara kedua tu. Baik, saya tak nak buat macam tu nak pisahkan boleh? Boleh. Kita nak kumur dulu, lepas tu barulah kita masukkan air ke hidung. Nak pisahkan, tak nak buat sekali. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi yang paling lengkapnya, paling afdalnya, sudut pahala paling banyaknya, kita gabungkan 3 lubang ni sekali. Faham tak tuan-tuan? Jadi berkumur dengan istinsyaq, dengan masukkan air ke hidung ni buat sekali. Contoh macam tadi, air kita dah masukkan dalam ni, kita mula masuk air dalam hidung, mulut, kemudian tarik ke hidung terus. Itu dia panggil, kita buat macam tu, itu yang paling afdal sekali. Dalam berkumur dan juga masukkan air ke hidung yang disebutkan dengan istinsyaq, afdal, paling baik sekali, paling lengkap sekali, paling baik sekali, ialah kita berlebih-lebihan padanya. Berlebih-lebihan padanya. Tetapi bukan bagi orang yang berpuasa. Bukan bagi orang yang berpuasa. Kenapa kita kata bukan bagi orang yang berpuasa? Adakah maknanya orang yang berpuasa, bila dia nak buat wudu, tak sunat baginya dia nak berkumur dan nak masukkan air ke hidung istinsyaq? Adakah tak sunat bagi orang yang berpuasa buat macam itu? Jawabnya tidak. Sunat bagi orang yang berpuasa itu untuk dia berkumur-kumur dan juga dia masukkan air ke hidung istinsyaq. Yang tak sunat bagi mereka ialah mubalaghah, melampau-lampau. Kerana bagi orang yang berpuasa, kalau dia melampau-lampau hingga air, disebabkan dia melampau buat hingga air itu masuk, dia jadi tertelan air itu dalam mulut dia, tertelan, maka batal puasanya. Tapi kalau kiranya dia tak mubalaghah, tidak
keterlaluan, dia buat macam biasa je lah, dia dia berkumur-kumur pun macam biasa, tak melebih-lebihnya, tak melampau-lampau. Dia pun masukkan ke hidung dia pun tak mubalaghah, tidak melampau-lampau. Tapi kalau masuk juga ke dalam rongga badan, jadi tertelan disebabkan dia tak melampau tapi tertelan juga, maka tak batal. Tak batal puasa. Lepas tu yang batal puasa lagu mana? Dia melampau-lampau. Disebabkan keterlampauan dia dalam berwuduk, dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, menyebabkan air tersebut tertelan. Disebabkan ini batal puasanya. Yang batal disebabkan melampau tu, bukan disebabkan berkumur dan juga masukkan air ke dalam hidung. Kerana bagi orang yang berpuasa sunat juga untuk mereka ini berkumur dan juga masukkan air ke hidung. Nah, itu maknanya. Nah, supaya kita jangan keliru tajuk ni. Jangan kita keliru tentang orang yang berpuasa. Habis. Apa lagi benda yang sunat? Kata pengarang kita wasti'abur ra'si bil masah. Antara yang sunat juga ketika wudu ialah kita meratakan kepala kita dengan sapuan air. Bukankah kita bila kita sebut tentang menyapu kepala, kita tak sebut basuh kepala, betul? Kita kata sapu kepala. Oh, ada beza ke? Memang ada beza. Basuh kepala, basuh maknanya ada pengaliran air. Lepas tu sapu kita sampaikan basahan air tanpa berlaku pengaliran air. Itu yang beza di antara basuh dengan sapu. Jadi kena tengok bila fiqh ni dia guna kalimah sapu, ada maknanya di situ. Jadi bila kita sapu, cukup dalam mazhab Syafi'i kalau kena ini yang rukunnya, yang wajibnya, kena satu rambut daripada rambut yang tumbuh di bahagian kepala, cukup dah tu. Sah dah wuduk kita walaupun kena satu rambut. Baik, tu yang wajib. Sekarang ini saya rasa saya nak sapu dengan air yang ada melekat pada tangan saya ni ke seluruh kepala saya. Jadi dia nak sapu ke seluruh rambut-rambut dia dan nak sampaikan dia dengan basahan air tersebut. Dengan dia buat macam itu sunat. Apa hukumnya? Sunat. Tapi kalau dia basuh rambut, jadi basah, orang Kelantan kata basah jeruk. Belocor basah dia. Macam mana bahasa kita? Basah kuyup. Boleh tak basah kuyup? Baju basah kuyup. Kalau rambut apa? Basah apa? Tak tahu saya. Basah lah, kita kata basah ni kira-kira dia bukan sebab sapu, disebabkan dia basuh. Maka ini bukan sunat. Tak sunat buat macam tu. Kalau sapu dengan air ke seluruh rambut, ke seluruh kepala, itu sunat. Tapi basuh sampai ke air pun jatuh sampai ke dabah baju dia pun basah, dia punya baju dia ini pun basah. Disebabkan dia buat macam itu tak sunat. Hukum dia tak sunat. Tak dapatlah pahala sunat dia buat benda ni. So kalau dia nak sunat di dalam aktiviti dia nak sapu kepala ni, yang fardu tu satu rambut je, yang wajibnya satu rambut je. Atau kalau dia tak ada rambut, sebahagian tempat pada dia sapu pada kepala, pada bahagian kepala dia dengan air. Baik, kalau dia nak dapat sunat, dia sapu semua kepalanya dengan air. Dalam hal ini, andaikan dia tak nak pecat apa-apa yang ada di atas kepala ni. Barangkali orang ni pakai kopiah, pakai serban dibasahkan dia, nak bagi faham ni. Kalau tuan-tuan tak nak buat macam tu, bukan cerita nak buat atau tak nak buat, nak bagi faham. Dari sudut faham tu, kena faham kan, andaikan dia dia punya kopiah ni basah, dia pergi ambil, dia basahkan kopiah dia ni, kemudian dia sampaikan basahan yang ada pada kopiah ni pada rambut. Cukup ke tak cukup macam tu? Kata ulama cukup.
cukup. Ataupun secebis kain, ataupun misalnya contoh serban dibasahkan dia sehingga basahan itu kena pada rambut-rambutnya, maka boleh. Atau tudungnya, atas tudung dia letak air atas tudung dia sampai air itu tembus masuk meresap sampai ke rambut, maka dengan macam itu dia pun buat semua kepala di atas tudung dia atau di atas serban dia, boleh. Boleh, tak ada masalah. Dia misal segan, tak nak tengok, tak nak bagi tunjuk kat orang kepala botak dia, misal dia buat gitu, misal contoh, barangkali dia tak nak orang buat orang tengok. Jadi bolehlah macam tu. Maknanya tidak disyaratkan dengan tangan je. Tu dia. Kalau sampai juga maksud daripada sapu tu melalui serban, melalui kopiah yang basah, melalui serban yang basah, melalui kain yang basah, maka sah. Itu maknanya. Walaupun kita sebenarnya ustaz tak naklah buat macam tu. Bukan isu nak buat tak nak buat, nak cerita ni faham ni. Itu cukup. Maknanya sah benda tu. Sah. Habis. Kemudian kata pengarang kita, wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kita masa kita sebut tentang rukun-rukun wudu, kita ada sebut tak kita ada sebut tak sapu telinga? Ada tak? Tak ada kan? Maknanya sapu pada telinga ni, sapu pada telinga itu bukan rukun wudu. Kalau dia tak sapu pada bahagian telinga, sah tak wudu dia? Sah. Orang ni dia ambil wudu, dia tak sapu bahagian telinga, tak sapu, maka sah wudu dia, kerana sapu telinga ini, kedua-dua telinga dia itu sunat. Baik. Kalaulah kita nak buat sapu pada kedua-dua telinga, kata pengarang kita, wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima. Sunat bila nak sapu kedua-dua telinga kita sampaikan air dengan cara sapuan, bukan dengan cara basuh, pada bahagian zahir dan batinnya bima'in jadid, dengan air lain. Setelah air yang telah kita sampaikan kepada kepala kita, kena guna air lain yang kita lekat pada tangan kita supaya tangan kita basah. Kita dengan air baru ni kita sampaikan pada telinga, bukan air yang basah yang kita dah sapu kepala, air yang sama juga kita guna sapu pada telinga. Ini maknanya kata pengarang kitab, menggunakan air yang baru, menggunakan air yang baru. Jadi bila kita sapu semua telinga kita ni, zahir dan batin, dengan air yang baru ni, sunat dia macam mana? Kita masukkan jari telunjuk. Ni jari telunjuk ni yang tuan-tuan tengok kat saya ni jari telunjuk. Jari telunjuk ni kedua-duanya kita akan masukkan dia dalam kitab ni. Dia kata apa? Masukkan dia dalam daun telinga. Ni kita panggil apa? Daun telinga. Boleh tak panggil daun telinga? Boleh lah, faham. Panggil apa? Cuping hak ni. Betul? Hak ni tak ada perkataan saya nak sebut. Daun telinga lah senang. Tuan-tuan boleh faham lah, daun telinga. So dia masukkan kedua-dua kita panggil jari telunjuk ni sababah. Sebab dia kalau orang nak caci orang, dia tunjuk yang ni. Disebabkan dia tu dia panggil sababah. Sababah. Hak ni dalam salat dia tak boleh panggil sababah, dia panggil musabbihah. Dia nama ni bertukar disebabkan ibadat. Baik. Ketika wudu, kita akan letakkan nak basuh kedua-dua telinga, masukkan kat telinga kita ni dekat kawasan yang bercabang. Ma'atif ni kawasan yang ada apa? Ada lekak. Apa yang kita panggil ada cabang. Kan telinga kita ni kan bukan dia, ada cabang banyak tu. Kok tu kok ni ada ruang, cabang banyak tu. Jadi kita akan masukkan kedua-dua jari telunjuk kita ni, letak dia di dalam daun telinga. Kita akan pusingkan dia. Tengok ni sunat lagu ni.
letak dalam telinga dulu, kita pusingkan dia ni sehingga dia lalu kok cabang-cabang dia, dan kita akan fungsikan ni, dipanggil ibhamai ni. Ibhamai ni dua ibu jari ni. Ibu jari ni kita letak dia di belakang telinga, di belakang daun telinga. Maka setelah kita gerakkan yang dalam ni, jari telunjuk ni, kita gerakkan dia macam tu dalam apa tu, simpang siuk telinga kita tu, kawasan-kawasan simpang dekat dalam telinga kita tu. Jadi yang ibu jari ni kita letak kat belakang daun telinga, kita gerakkan dia daripada bawah sampai ke atas. Ini dia sunat. Sunat lagu tu lah. Dan pastikan tangan kita ni basah dengan air yang baru, bukan air yang tadi kita sapu pada kepala. Itu sunat macam tu. Tu dia. Ni nanti kita dengan cara macam tu kita tahu cara yang betul untuk, bukan kata buat gini. Apa gini? Cuik-cuik telinga gitu je, basuh telinga gitu je. Cocok-cocok apa gitu. Bukan lagu tu. Kita masukkan kedua-dua kita masukkan kedua-dua jari telunjuk ni dalam daun telinga, gerakkan gerakkan ini kita punya telunjuk ni ke ruangan-ruangan yang ada dalam daun telinga kita tu. Kemudian ibu jari yang duduk di belakang daun telinga ni kita tarik daripada bawah naik ke atas. Begitu. Dapatlah sunat menyapu kedua-dua telinga, dapat pahala. Itu penting kita mengaji tu. Itulah cara yang diajar oleh para ulama berdasarkan apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya sunat yang lain, kita membahas benda yang sunat ni. Yang sunat kalau tak buat tak apa, tapi kalau buat dapat pahala. Apa dia lagi? Wa takhlilul asabi'il yadaini war rijlaini. Wa takhlil ni kita selat-selat masukkan ke celah-celah kedua-dua tangan kita dan kedua-dua kaki kita. Jadi sekarang ni kita akan sampaikan air ke kawasan ini, ke kawasan celah-celah jari jemari kita ni. Kalau air tu sampai, memang air tu dah sampai, kita celup tangan kita di dalam kolam dua kolah tu. Kan? Ada kan masjid dengan surau ni, kita ada kolam tu. Kita celup tangan dalam tu. Kan dah, ustaz dah kena dah. Walaupun air itu sampai kepada kedua-dua tangan kita atau kedua-dua kaki kita, kedua-dua tangan kita, walaupun dengan kita tak selat-selatkan dia ni, kita tak masukkan dia ni ke dalam ke celah-celah jari jemari ni, kita buat jugalah. Sunat kita buat juga. Walaupun kalau dah macam tu dah sampai air, kita sunat buat juga. Melainkan tak sunat, bila tak sunat, hal keadaan jari jemari bertakuk. Jari jemari ini bertakuk, maka jari jemari itu melekat. Bila jari jemari itu melekat, ketika ini wajib kita selat. Bukan sunat lagi dah. Wajib kita selatkan kawasan jari jemari ini. Jari jemari ni, dia di antara jari dengan jari ni, dia melekat di antara kedua-duanya, maka dia nak kena selat lah. Jadi wajib hukum dia selat kawasan-kawasan itu supaya sampai air kepadanya. Tapi kalau sekiranya in case, kes ni mungkin jarang berlaku, tapi ulama kita sebut, in case kalau sekiranya kita tidak dapat nak selat disebabkan dia bertakuk di antara dua jari. Ada orang gitu, dia jadi jari, misal contoh jari telunjuk dengan jari tengah bertakuk. Nak sampaikan air celah-celah lagu mana?
Melainkan kita nak kena bedoh dia ni, nak kena kerak tengah-tengah. Kalau begitu jangan salat, kalau begitu jangan buat. Tak wajib lagi. Tak wajib lagi dah. Baik, caranya macam mana? Kata ulama bitashbik. Tashbik. Kita buat lagu ni, kita panggil apa ni perbuatan macam ni dalam bahasa kita? Panggil apa? Apa? Ni bukan panggil selat lagi ni. Kita buat macam inilah. Ini orang Arab dia panggil tashbik. Masukkan yang ini ke dalam yang satu lagi. Ini dia panggil tashbik. Jadi yang macam tu kalau kita buat pada dua tangan, sunat kita buat macam inilah. Bila kita nak ambil wuduk, pada bahagian tangan kita buat macam ini, sunat. Kalau tak buat, sah wuduk. Tak buat, sah wuduk. Tapi buat macam tu sunat, dapat pahala. Kaki lagu mana kaki? Kaki lagu mana? Kaki kita ada kaki kiri, ada kaki kanan. Di sini kata ulama, cara pada kaki ni begini. Kita akan mulakan nak selat jari jemari kaki kita. Jari jemari kaki kita ada 10 tu. Secara adatnya ada 10 lah. Jari ada orang dia tumbuh satu lagi kiri kanan. Kita katakan 10 lah. Jadi dia akan mulakan dengan jari kelingking. Dia nak selat dengan apa? Dia guna jari kelingking, ni jari kecil ni, bagi tangan yang kiri dia. Dia guna hak ni. Bukan guna hak ni. Dia guna yang ni. Tangan kiri dia, jari kelingking tangan kiri dia. Maka dia akan masukkan di celah kaki dia bermula dengan kaki yang belah kanan. Dia selak satu, dia berakhir dengan jari kelingking kaki sebelah kiri. Dia mula dengan jari kelingking belah kanan, habis dia dengan jari kelingking belah kiri. Pernah buat tak? Ini sunat. Itulah sunatnya. Bila kita buat macam ini, itulah hukum dia sunat. Dan kata para ulama, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dalam sunat berwuduk ni, sunat kita mendahulukan anggota yang sebelah kanan daripada anggota yang sebelah kiri. Baik. Jadi bila kita nak basuh kedua-dua tangan, boleh tak kita basuh kiri dulu baru basuh kanan? Boleh tak? Dalam rukun wuduk kita basuh tangan. Tapi nak mula yang mana dulu? Sunat kanan dulu, baru kiri. Baik, katakan dia buat kiri dulu, tak buat yang lepas tu baru buat yang kanan. Boleh tak? Batal tak wuduk dia? Tak batal. Kenapa? Sunat didahulukan yang kanan, barulah dia mulakan dengan yang kiri. Ini bagi anggota yang kita boleh pisahkan yang mana kanan mana kiri. Adapun bagi pipi kanan, pipi kiri, maka kita tak memulakan hak mana dulu. Kita tak kata kena basuh pipi kanan dulu baru basuh pipi kiri. Tak, kita buat sekali. Ambil air, bok atas muka kita, pipi kanan dan pipi kiri. Tak perlu didahulukan pipi kanan dan pipi kiri. Dia tak macam tangan. Tangan kita dahulukan tangan kanan, dari tangan kiri itu sunat. Kaki kita dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri itu sunat dalam berwudu. Kemudian pengarang kitab dia kata, wat taharatu salasan, dan bersuci ni hendaklah kita buat tiga. Kerana kalau basuh sekali, kita kan sebut, bila kita sebut rukun wudu, kita basuh muka sekali je yang fardu. Baik, kalau saya tambah yang kedua dan yang ketiga, itu sunat. Tambah yang kedua dan yang ketiga tu, buat dia 3 kali, itu sunat. Sapu tangan, basuh tangan, kalau basuh sekali dah cukup dah, sah dah. Kalau tak tambah yang kedua dan yang ketiga. Baik, kalau tambah yang kedua dan yang ketiga, itu sunat. Itu sunat.
Dia penting kita tahu benda ni. Bila kita dah tak ada waktu nak solat, kita nak tinggal yang sunat, kita pergi ambil yang fardu je. Supaya kita faham ni, tak nak pergi buat yang sunat juga. Waktu dah nak habis dah solat, kenapa nak kejarkan yang sunat? Maka kita buat yang fardu je. Kerana waktu yang baki daripada solat sikit je lagi. Maka ada orang, waktu dah tak ada, duk gomo juga yang sunat. Kenapa nak gomo yang sunat? Kenapa nak buat yang sunat? Sedangkan waktu untuk solat dia sikit je lagi. Maka buat yang fardu je, sehingga sah solat dia. Ni tak. Dia tak ada beza, tak reti dia nak beza hak mana sunat, mana tidak. Dia pokok ambil semua. Janganlah. Ni penting kita tahu yang mana sunat, mana yang rukun. Dalam hal keadaan tertentu, penting kita tahu ini, kerana satu ketika kita nak guna yang fardu je tanpa buat yang sunat. Hal keadaan terutama bila dah suntuk waktu dengan solat, ni dekat sangat dengan nak habis solat, jadi nak solat segera, jadi nak wudu ambil yang fardu je. Ambil yang fardu je. Kalau daripada basuh muka 3 kali, yang sunat 3 kali, cukup basuh sekali. Tangan macam tu juga, cukup dia basuh sekali. Macam itu. Maka bagi anggota yang perlu sapu, sunat dia 3 kali. Bagi anggota yang ia kita sebut basuh, sunat dia 3 kali juga. Baik. Seterusnya yang terakhir, wal muwalat. Yang ke-10 ialah muwalat. Buat dia secara berterusan. Apa maknanya? 2 anggota daripada basuh muka dengan basuh tangan, kan 2, maka jangan ada perpisahan waktu yang lama hingga kering anggota pertama sebelum basuh anggota kedua. Tidak kata dia basuh muka, lepas tu pergi tengok TV, kering dah air dekat muka, barulah mula nak basuh tangan. Tidak. Kamu bila dah buat wuduk, maka mula dengan basuh muka tadi, masih lagi basah muka baru, dan kamu basuh tangan. Itu maknanya mualat. Maknanya buat tu secara berikut-ikutan, buat tu secara berturut-turutan. Bukan berpisah di antara 2 anggota hingga anggota pertama kering baru kamu basuh anggota yang kedua. Kalau macam itu, maknanya kamu dalam wuduk kamu tak buat mualat. Misal contoh, basuh muka, pergi tengok TV, tengok apa ni, yang basuh tangan pula, kering dah air dekat wajah dia, misal contoh. Dalam keadaan ini dia dah tak buat mualat. Dia tak buat mualat. Dan ulama bahas mualat ni dia iktibar lagi. Tengok dia duduk di kawasan panas ke kering ke, dia akan ada dia diambil kira cuaca, udara dan sebagainya. Jadi ulama kata dia diambil kira. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin sebut tentang wudu. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk tentang al-istinja. Dan ini penting ya, tentang istinja ni, kerana bila kita nak berwudu, orang yang tidak suci istinjanya tak sah daripadanya salat. Maka pengarang kitab, oleh kerana dia masih lagi membahaskan tentang taharah, dan salah satu daripada taharah ialah istinja, maka insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang istinja dan juga perkara-perkara yang melibatkan istinja. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Sampai dekat sini aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Tasbih gitu.